Kan Fadil Tuan Imam, tak lupa juga sebenarkan Fadil Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah Taala. Alhamdulillah kita banyakkan puji dan syukur Allah Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung sikit lagi kenaan tajuk perempuan yang diharamkan, yang haram dikahwini, perempuan yang haram dikahwini. Di muka surat 54, seorang lelaki Islam harus berkahwin dengan perempuan Yahudi atau Nasrani kerana perkahwinan itu berkemungkinan menjadi penyebab untuk menarik minat perempuan tersebut dan ahli keluarganya memeluk Islam. Walau bagaimanapun, suami tidak harus memaksa perempuan Yahudi atau Nasrani yang dikahwininya menukar agama atau menghalangnya daripada melakukan ibadah menurut agama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum iza ataitumuhunna ujuruhunna muhsinin ghairu musafihin wala muttakhizin akhdan. Surah Al-Maidah ayat 5. Maksudnya, dan makanan mana sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan sembelihan kamu adalah halal bagi mereka. Tidak salah kamu beri makan pada mereka, dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab dahulu daripada kamu, apabila kamu beri mereka mas kahwinnya, sedang kamu dengan cara demikian, maksudnya bernikah, bukan berzina, dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan kamu. Gitu. Okey. Ini maksudnya harus saja, bukan digalakkan, kan? Harus saja berkahwin dengan perempuan Yahudi ataupun Nasrani, kerana perkahwinan itu berkemungkinanlah menjadi asbab untuk menarik mereka kepada Islam, dan di keluarganya masuk Islam. Tapi nak mencari golongan ahli kitab ni yang susah ni, kan? Boleh katakan tak ada lagi lah golongan ahli kitab. Kalau zaman Nabi dulu adalah golongan ahli kitab tu, tapi zaman sekarang ni dah jauh. Jadi kemungkinan besar susahlah kita nak mencari golongan ahli kitab. Yang banyak ni orang kita sendirilah, orang Melayu kita, kan? Orang Melayu kita ataupun di Malaysia ni ada, Cina ada, India ada yang dah masuk Islam. Jadi orang-orang itulah yang lebih sesuai lah untuk kita menjadikan sebagai jodoh pasangan. Kalau belum masuk Islam, maka galakkan mereka masuk Islam, baru boleh berkahwin dengan kamu. Kalau sebut di sini dia kata harus lelaki, dia kata lelaki lah harus berkahwin dengan perempuan Yahudi atau Nasrani, kerana perkahwinan itu berkemungkinan menjadi penyebab untuk menarik minat perempuan tersebut dan ahli keluarganya memeluk Islam. Walau bagaimanapun, suami tidak harus memaksa perempuan Yahudi atau Nasrani yang dikahwin tadi menukar agama atau menghalangnya daripada melakukan ibadah menurut pada agamanya lah, menurut pada cara agamanya. Tapi nak cari itulah golongan ahli kitab tu susahlah. Yang banyak sekarang ni golongan kita sendirilah. Kalau apabila contoh dapat di Malaysia ini, kan, gitu.
Melayu kita, Melayu kita ni pun ramai juga. Jawa ada, kan, Banjar kan, Melayu ada, Minang ada, Kelantan ada, Kedah ada, banyak kan. Nak cakap yang beza sikit Kelantan, slang lain lagi pergi Sabah pula, kan, Melayu Sabah banyak. Yang penting urusannya senang. Urusan dokumentasi itu senang. Kalau kahwin, nak kahwin tapi urusan dokumentasi ni payah. Receh juga. Nak kahwin kadang dengan orang luar negara, tapi masalah dokumentasi ni payah. Kejap pergi kedutaan, kejap pergi sana, kejap pergi sini, kan, pergi konsulat lah, banyaklah urusan dia. Kan setahun sekali nak pergi cop pasport lah, macam-macam lah urusan dia. Jadi kalau kahwin dengan orang kita ni senang sikit urusan dia, tak ada masalah dokumen sangat kan. Tapi ialah nak kahwin dengan orang luar juga, nak buat macam mana? Kita tak boleh nak menghalang orang nak kahwin dengan orang lain, nak kahwin dengan orang Indon, nak kahwin dengan orang Eropah, bawa mak salih balik ke Malaysia, tak ada masalah. Tapi kena sangguplah menghadapi cabaran-cabaran tu. Cabaran-cabaran dokumentasi kan. Kalau benda-benda yang macam tu yang kita kena terpaksa hadapilah. Kemudian 2.2.5, mengahwini perempuan yang bersuami. Tidak harus seorang lelaki mengahwini perempuan yang bersuami dan masih berada di bawah jagaan suaminya. Perkahwinan hanya dibenarkan apabila suami perempuan itu meninggal dunia atau menceraikannya dan selepas selesai daripada iddahnya. Tidak harus. Maksud ta'arus ni maksudnya haram lah. Bukan maksud ta'arus ni macam ta'arus biasa. Ta'arus ya Ustaz. So maksudnya boleh lah kot, kan? Maksud ta'arus ni haram lah. Dia boleh kita tafsirkan dengan berbagai makna ta'arus ni. Sama ada ta'arus itu haram, sama ada ta'arus itu makruh, ataupun ta'arus itu orang kata 50-50 je lah ta'arus. Macam tu. Jadi ta'arus ni makna haram. Betul tak? Tak harus seorang lelaki mengahwini perempuan yang bersuami dan masih berada di bawah jagaan suaminya. Maksudnya haram. Tidak harus. La yazuz bimakna haram. Tidak harus bermakna haram. Perkahwinan hanya dibenarkan apabila suami perempuan itu meninggal dunia, atau menceraikannya dan selesai daripada iddahnya. Sebab ada yang jenis bawa lagi perempuan, bini orang bawa lagi kan. Bini orang dia bawa lagi. Betul tak? Tak apa masalah, kita tahu. Kan banyak saudara lain, janda lain pun banyak. Tapi yang dia minat bini orang kan. Bini orang minat dia buat lagi. Kahwin kat Thailand. Bila cek rupanya ada suami lagi kan. Dah masalah pula. Perkahwinan hanya dibenarkan apabila suami perempuan itu meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, betul lah dia meninggal dunia. Mesti ada dokumentasi dia meninggal dunia. Jangan cakap-cakap dah meninggal dah, dia dah lama tak balik. Dah lama tak balik, agak dah mampu dah suami aku tu kan. Mungkin perempuan tu agak bengang dengan suami suami tak balik-balik, tak bagi nafkah ke dan sebagainya. Jadi dia kata kan dah mampu kan budak tu kan, laki aku tu. Sedangkan tidak ada bukti menyatakan dia dah meninggal. Ataupun menceraikannya, tak ada bukti menceraikan. Mesti ada bukti menceraikan. Dan kalau dah selesai iddah tu, ini biasanya perempuan lah lebih tahu. Perempuan lebih tahu berkenaan iddah dia, dah selesai ataupun belum. Lelaki tak tahu. Ya lelaki dia tahu nak kahwin dengan dia je. Ya lelaki tu dia tahu nak kahwin dengan dia je.
dengan perempuan itu. Perempuan itulah yang lebih tahu berkenaan dengan edah dia. Sama edah dia dah habis ataupun belum. Kalau edah meninggal dunia suami, maknanya 4 bulan 10 hari. Kalau edah untuk cerai sedah cerai, maknanya 3 kali suci. Salah satu kuruk 3 kali suci. Dah habis belum 3 kali suci itu? Yang tahu siapa? Perempuan tu sendiri yang tahu. Lelaki nak kahwin dia tak tahu dah. Dia tahu nak kahwinnya. Kan? Dia tahu dia nak kahwin dengan perempuan tu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal musanatu minan nisa. Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang. Perempuan-perempuan isteri orang ataupun perempuan-perempuan yang masih bersuami. Gitu. Kemudian mengkahwini perempuan yang masih dalam edah. Seorang lelaki tidak harus. Maksud tak harus ni haram tak? Baca tadi juga tidak harus, maksudnya haram. La yazuz bi makna haram. Seorang lelaki tidak harus mengahwini perempuan yang masih dalam edah. Sama ada edah kerana kerana perceraian ataupun kematian. Perkahwinan hanya dibolehkan apabila selesai edah tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wala ta'zimul uqdatun nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis edah. Sebelum habis edah yang ditetapkan itu. Gitu. Kalau edah sebabkan talak 1, talak 2, bercerai hidup, maknanya 3 kali suci. Dah habis 3 kali suci barulah boleh. Dan kalau pejabat agama pun kebiasaannya sijil cerai tidak akan dibagi kepada perempuan itu selagi mana edah dia belum habis. Selagi mana edah dia belum habis, maka sijil cerai tidak akan dibagi pada perempuan itu. Dan juga kepada bekas suami dia pun, dia tak akan juga dapat sijil cerai. Bekas suami dia tak akan dapat sijil cerai, dan perempuan pun tak akan dapat sijil cerai selagi mana perempuan tu belum habis edah dia. Dah habis edah barulah datang pejabat agama, kan? Kalau pejabat agama berpuas hati, barulah sijil cerai akan dibagi untuk seorang satu. Lelaki dapat seorang satu dan perempuan pun dapat seorang satu. Sijil cerai itu boleh digunakan untuk berkahwin dengan orang lain. Kalau lelaki itu dia nak berkahwin dengan perempuan lain, atau perempuan tu mungkin dia nak kahwin dengan lelaki lain pula. Gitu. Tapi kalau bercerai talak 3, kalau cerai talak 3 kena habis edah jugalah. Tapi perempuan tu tak bolehlah kahwin dengan lelaki tu semula. Dia kena kahwin dengan lelaki lain dulu. Kena kahwin lelaki lain. Panjanglah cerita dia kalau talak 3 ni. Macam tu. Kalau bercerai mati, maknanya 4 bulan 10 hari lah, kan? 4 bulan 10 hari. Lepas 4 bulan 10 hari, maknanya perempuan tu kalau nak kahwin lain bolehlah. Maknanya waktu dia mohon pendaftaran nikah di pejabat agama, dia kena lampirkan sekali sijil kematian suami dia yang sebelum itu. Kalau dia tak lampirkan sijil perkahwinan sebelum itu dengan lelaki sebelum itu, mana dia tak akan pegawai tak akan luluskanlah untuk dia berkahwin dengan lelaki yang lain. Sebab apa? Dalam sistem menyatakan bahawa dia masih ada suami. Dalam sistem menyatakan dia masih ada suami. So dia mesti melampirkan satu dokumentasi sijil kematian suami dia untuk menyatakan membolehkan dia berkahwin dengan lelaki yang lain pula. Gitu. Baik, kemudian perempuan yang diceraikan dengan talak 3, perempuan yang diceraikan dengan talak 3 tidak harus dikahwini oleh bekas suaminya. Ini pun tidak harus juga.
maksudnya haram lah. Haram, tidak harus, ini kata tidak harus dikahwini oleh bekas suaminya semula sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain dengan perkahwinan sahih menurut syarak. Bekas suaminya hanya boleh mengahwininya dengan akad nikah yang baru setelah perempuan itu diceraikan dan setelah selesai akan iddah dia. Dah cerai, selesai pula iddah dia. Itu. Selagi masa tak habis iddah, selagi itu tak boleh berkahwin dengan lelaki lain. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala juna 'alaihima ay yataraja'a izzunna ayyukima hududallah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang bermaksud sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau ia diceraikan kalau dia diceraikan oleh suami baru itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, mana suami lama dan bekas isteri, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dia aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kamu yang mahu mengetahui dan juga memahaminya. Okey. Ni hukum Allah Taala. Jadi hukum Allah Taala tu jangan dilawan lah. Kalau kita dah tahu hukum tapi masih buat lagi, tunggulah balasan, kan, bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga kadang-kadang masih lagi bersama walaupun kadang dah talak 3 dah. Masih dah talak 3 tapi masih lagi duduk serumah. Masih duduk serumah tapi dah talak 3 dah. Kalau kita tahu benda itu berlaku, kita sebagai contohnya jawatankuasa masjid ke, kan, AJK masjid, imam masjid, kita tahu benda tu, kita kena buat report lah, buat laporan lah kepada pejabat agama, supaya pejabat agama dia ada kuasa, kan, dia akan datang ke rumah pasangan itu, tanya betul atau tidak. Sebab ada kadang-kadang orang dah bercerai tapi tak didaftarkan perceraian. Kadang dah cerai talak 3 tapi perceraian tu tak didaftarkan. Lepas tu masih hidup serumah lagi. Macam tu. Kalau seandainya jiran-jiran dia tahu, jiran dia kena buat laporan lah. Jangan jiran duduk diam macam tu je. Kita dah tahu dah banyak kali dah bercerai jiran kita tu. Bergaduh siang malam bagi petang, kan? Tak apa kali, mungkin dah 10 kali kena talak kan? Tapi masih duduk rumah lagi tu, kan? Masih duduk rumah. Kita sebagai jiran dah tahu benda tu, tak betul, kena buat laporan lah. Macam tu. Sebab ada jenis kadang-kadang dia tak bercampur dengan masyarakat. Dia dalam dunia dia saja, kan? Dia dalam keluarga dunia dia saja. Anak beranak pinak je tu. Jadi kalau tahu, kita kena mengambil tindakan. Jangan kita diam, kan? Baik. Begitu juga an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ja'atil imra'atu Rifa'ata al-Qurazi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kuntu inna Rifa'ah fatallakani fa'abatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair. Innama ma'ahu mislu khutbatis sawbi. Faqala aturidu an tarji'i ila Rifa'ah? La hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailataki. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Rifa'ah al-Qurazi, satu hari dia datang menemui baginda Rasulullah SAW. Lalu berkata, dahulu aku adalah isteri kepada Rifa'ah. Dia kata, yang datang ni isteri dia lah. Isterinya mengadu masalah kepada Nabi.
Dia kata apa? Aku ni dulu isteri kepada Rifa'ah, dan dia telah menceraikan aku dengan talak 3. Dia kata, kuntu inda Rifa'ah fatallakani. Dia telah ceraikan aku dengan talak 3. Oleh itu aku berkahwin pula dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Setelah dia diceraikan dengan talak 3, maka dia berkahwin pula dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Tetapi Abdurrahman Az-Zubair ni dia ada masalah kesihatan. Masalah kesihatan lah. Alat itulah. Faham kan? Anggur faham tu tak? Alat tu lah. Okey, tidak berfungsi kan tu. Jadi tetapi dia mati pucuk, dikatakan khutbatis saut ni istilah kepada mati pucuk lah, alat ni tak fungsi. Maka baginda pun bersabda, adakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Dia kata, aturidu an taji'i ila Rifa'ah? Kau nak balik semula kepada Rifa'ah kau balik? Gitu. Maka Nabi kata, la, tak boleh. Dia kata, hatta tazuki musailatahu. Kau tak boleh kembali semula pada suami kau yang pertama sehingga kau merasai kemanisannya. Wa yazuku musailataki, dan dia menikmati kemanisanmu. Mana perkahwinan dengan Abdurrahman bin Az-Zubair tadi lah. Macam tu. Itulah deh masalah tadi. Ni mungkin bergaduh kat mula tu. Bergaduh dengan suami pertama tu kan. Lepas tu bercerai. Bila dah bercerai, dah menyesal pula. Betul tak? Macam tu. Okay. Jadi apa-apa perkara kan, kalau ada masalah rumah tangga, sebaiknya bincanglah baik kan, gitu. Kalau pejabat semua tu biasanya kita ada bahagian apa tu? Runding cara. Okey. Kan di pusat awal tu, di bahagian non-karga tu, dia satu unit tu namanya unit runding cara rumah tangga. Runding cara rumah tangga. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, pergilah runding dulu, bincang dulu. Jangan tiba-tiba terus bercerai kan, ambil keputusan bercerai dan sebagainya. Baik. Seterusnya tentang hukum poligami dan hikmah pensyariatannya. Akan datang poligami pula dan wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah perbincangan kita pada malam ni. Jadi masa pun dah lewat. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke? Belum saya tutup. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Pendek aja. Kena dengan masalah kita tadi. Okey. Sekarang ni orang kata Cina Buddha. Okey. Jadi bila nak kahwin balik kan, mungkin ada perjanjian. Sampai kau kahwin ni kau ceraikan. Yang itulah maksudnya kan. Jadi dia ni tunggulah. Sekali kita dah kahwin, orang sayang menyayangi ni, tu masalah dia. Dia tak akan ceraikan sebab apa, dah sayang. Jadi orang yang suruh tadi ni, istilah Cina Buddha ni, dari segi apa ni, apa hukum dia Ustaz? Jadi kita nak pencerahan kenaan ni. Sebab apa, benda ni memang berlaku. Itu saja. Yang apa? Yang membayar ke apa? Yang menjuruh ke apa? Yang menjuruh ni lah. Oh, yang menjuruh tadi. Kau kahwinlah dengan bini aku kan, bekas bini lah. Kau kahwinlah dengan bini tu. Lepas tu kau ceraikan, aku nak kahwin pula dengan dia. Macam tu lah maksudnya. Jadi minta Pak Sanggup lah tu. Nanti Pak Sanggup. Akhirnya yang merana jugalah. Orang tu dia dah dapat kahwin, akhirnya hukumnya tetap haram lah hukum dia. Mana melantik orang. Itu namanya si muhalil namanya. Mana melantik orang lain ataupun mengupah orang lain lah. Kan, supaya berkahwin dengan bekas isteri tadi. Perbuatan tu haram. Tapi kalau dia walaupun perbuatan tu haram, tapi benda tu akan berlaku juga. Maknanya kalau seandainya dia suami yang kedua tu melepaskan dia nanti, tetap dia boleh kahwin dengan isteri yang pertama tu. Itu pun kalau dia lepaskan. Tapi perbuatan tu tetap dikira haram.
benda tu, perbuatan tu tetap haram, tapi benda tu tetap berlaku. Mana isi suami yang pertama tu tetap akan dapat berkahwin dengan dia. Cuma benda tu kira haram jugalah. Kerana melantik si muhalil. Tapi yang jadi yang jadi kerugiannya ialah apabila suami yang kedua tu tak menceraikan dia. Kan mati kutu lah kat situ. Mana tolan dia liur lah. Macam tu istilah kita lah kan. Tolan dia liur lah. Mandang je tu kan. Oi, bila kau nak cerai bini aku? Nasib lah kau tu kan. Maknanya bini dapat, duit pun dapat. Suami yang kedua tu kan. Yalah, tentu dia akan diupah. Betul tak? Ada upah tak? Yalah tu, kalau buku perjanjian mestilah kadang dibayar. Takkan sesaja je kan. Jadi kata okey, sekarang ni kata dia tetap berceraikan, tapi dia tak tunaikan, tapi tu tak tunaikan. Jadi maksudnya hukum dia terbuka. Masalah janji tu, masalah tak tunai tu lain lah. Itu masalah makan. Masalah janji tak tunai itu pun satu hal juga tu. Dia tak tunaikan janji, mana kira tak amanah jugalah. Macam tu. Tapi perbuatan untuk melantik orang menghalalkan itu pun satu masalah juga. Haram juga hukumnya. Melantik si muhalil namanya. Muhalil mana orang yang untuk dia nak menghalalkan isteri yang pertama balik. Tetap perbuatan tu haram. Macam tu. Tapi kalau seandainya suami yang kedua tu melepaskan dia nanti, tetap dia boleh berkahwin. Halal juga dia berkahwin dengan suami yang isteri yang tadi, dengan suami pertama tu. Tapi dengan syarat suami yang pertama, yang kedua tu melepaskan dia nanti. Dan berlakunya persetubuhan tu. Dan sekarang ni masalahnya berlaku ke tidak persetubuhan. Takut tak ada berlaku persetubuhan, duit dapat, tapi persetubuhan tak berlaku. Pun tak boleh ikat kan? Tak boleh ikat. Ada kadang dia ambil duit je. Tapi tak ada berlaku persetubuhan. Semana kalau kes macam tu berlaku, maknanya kalau berlaku tu dibawa ke mahkamah, hakim kena panggil lah. Kena panggil isteri yang pertama, isteri dia tadi, kena panggil suami yang pertama, kena panggil suami kedua pun kena panggil. Kena panggil ke mahkamah untuk selesaikan masa tu kan. Macam tu. Hakim pun bukan apa ni nak menyelesaikan masalah. Tak mana masalah dua orang tu kan macam tu. Dah 3 orang kan, dah 3 orang terlibat. Mungkin kadang-kadang ada lain lagi, saksi lagi. Yang bagi jalan pun satu juga tu. Macam ni cara kan. Dia ada kawan seorang lah, mungkin dia sanggup kot. Tu pun satu hal juga tu. Mungkin dia jadi boleh jadi pak sanggup rasanya tu. Dia pun dapat juga saham tu sama tu kan. Okey tak ada? Itulah tadi insya-Allah. Baik. Ada soalan lagi? Imam pula. Cerai melalui pasak ataupun khuluk yang dibaca oleh pendamai. Lepas cerai tu disebut pasangan ni masih lagi duduk serumah. Macam mana tak boleh dah? Dia tak boleh lah. Talak khuluk ataupun talak fasah kan. Kalau dah ada keputusan mahkamah tu tak boleh dah duduk bersama lagi. Walaupun dia kata dia tingkat atas ke tingkat bawah. Dalam satu rumah tingkat atas tingkat bawah. Sebab dia tak boleh rujuk dah. Dia kalau boleh duduk serumah ni kalau seandainya ada peluang untuk rujuk. Ada peluang untuk rujuk semula macam talak 1, talak 2 kan, ada hukum yang tekan boleh duduk satu rumah tapi jangan satu bilik semula kan gitu. Sebab apa? Nak bagi peluang untuk pasangan tadi duduk semula. Tapi kalau pasah dengan khuluk memang tak ada peluang untuk rujuk semula. Kalau nak bersama semula mesti dengan akad nikah yang baru selepas perempuan tu habis iddah. Akad nikah yang baru pun dia akan melibatkan wali pula. Kena panggil wali dia pula. Lepas tu nak kena mohon semula. Imam tahu dia tu kan. Tak boleh duduk rumah Ustaz. Macam tu. Tak boleh duduk rumah.
Tak boleh lah duduk rumah. Sebab dia kena, sebab nak rujuk lagi memang tak boleh lah, kecuali selepas habis iddah nanti. Habis iddah kan barulah. Tu pun kalau perempuan tu setuju nak nikah semula. Kalau dia tak setuju, kadang wali tak setuju pula, macam mana? Sebab ada kadang wali tak setuju lah. Dia dah berkerak rotan, istilah apa? Berpatah arang, berkerak rotan dah, apa benda istilah ke. Memang dia tak nak kan. Dia tak nak lagi lah dengan budak lelaki tu. Kan, bekas menantu tu dia tak nak lagi dah. Buat macam mana pun dia tak nak. Pujuk macam mana pun dia tak nak dah. Macam tu. Sebabnya tak digalakkan di rumah. Tapi kalau tahu tu kita kena bagi nasihat lah. Bagi nasihat lah dulu. Jangan orang kata apa tongking memarahan pula. Bagi nasihat. Tak boleh cara macam ni kan, gitu. Check lah dia punya tu surat dokumentasi dia tu. Surat apa perintah mahkamah kan. Gitu. Biasa dia akan ada salinan. Dia ada salinan dan satu kena bagi pejabat agama. Untuk didaftarkan, mana bercerai, telah berlaku perceraian, sama ada pasah ataupun huluk. Okey? Huluk maknanya tebus talak. Tebus talak, mana suami isteri membayar sekian banyak kepada suami dia supaya suami dia melepaskan dia, menceraikan dia. Itu namanya huluk. Tak kisahlah suami minta berapa, yang penting diceraikan. Kadang ada suami, kalau aku dulu kahwin dengan kau 30,000 dia tu. Antaranya, bagi aku balik 30,000. Kalau tak, saya tak lepaskan kau. Ada juga macam tu. Dia nak menyusahkan perempuan tu lah. Ada yang pernah dulu berlaku pun, ada pernah dulu 3 juta kan. 3 juta. Suami dia tu, isteri dia nak cerai dengan suami dia. Yang suami dia dulu pernah bagi duit pada isterinya sebanyak 3 juta. Lepas tu bila nak berlaku perceraian, jadi suami itu minta balik duit 3 juta tu. 3 juta atas tak ke mana orang. 3 juta atas ke mana orang duit dia tu. Kan joli sana joli sini, dah habis dah 3 juta. Jadi dia minta balik duit tu. Macam tu. Okey, bisa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyana fataya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna ta'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabarallahu minkum.